Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah murid-murid. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai tajuk tingkatan 2 pendidikan seni visual, iaitu bertajuk simbol dan juga logo. Okey. Jadi pada hari ini cikgu akan menggunakan modul Kit Multimedia Adobe Spark berkenaan dengan tajuk tersebut. Okey, jadi cikgu akan gunakan BBM ini untuk kita teruskan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, kita telusuri dulu aktiviti yang cikgu nak buat ni. Jom kita sama-sama tengok. Okey, aktiviti ini adalah aktiviti silang kata. Jadi berdasarkan logo dan juga simbol yang sedia ada pada skrin, cikgu nak minta awak semua untuk jawab 3 soalan lah, ataupun ada 3 silang kata yang masih kosong lagi yang perlu kita penuhkan. Okey, so yang pertama sekali adalah sebuah logo yang ada harimau dalam logo tu. Logo untuk pasukan bola sepak di Malaysia. Okey, betul, bernama JDT. Okey. Untuk soalan yang kedua adalah logo sebuah logo perniagaan minyak dan juga gas, ataupun sebuah jenama yang terkemuka juga di Malaysia, iaitu ada huruf P, T, O dan juga A. Ya, betul, iaitu Petronas. Okey. Dan yang akhir sekali adalah simbol untuk rumah ibadat orang Islam yang mungkin selalu kita nampak di perhentian rehat, ataupun mungkin kita pernah nampak di tepi jalan pun boleh nampak simbol ini, iaitu surau. Okey, S-U-R-A-U. Okey, baik. Selepas daripada aktiviti tersebut, jom kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu simbol dan juga logo. Kita mulakan dengan kit multimedia yang cikgu telah buat. Okey, cikgu tekan button. Okey, baik. Untuk tajuk simbol dan juga logo, kita akan menelusuri 4 aktiviti ataupun 4 standard kandungan lah. Tapi yang pertama sekali, kita nak pergi kepada persepsi. Okey, jom kita tengok. Okey, persepsi simbol dan juga logo. Okey, untuk persepsi simbol dan juga logo ni, buka semula. Okey, baik. So dekat sini kita akan belajar mengenai 3 perkara, iaitu kita akan belajar mengenai definisi, kita akan belajar mengenai jenis-jenis, dan juga kita akan belajar mengenai ciri-ciri simbol dan juga logo. Jadi yang pertama sekali kita akan tengok dululah apakah definisi simbol dan juga logo, apa beza dia sebenarnya. Okey, definisi untuk simbol adalah sebuah reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura, manusia, haiwan, alam dan juga benda. Itu adalah simbol. Seperti mana contoh yang telah cikgu selitkan dekat sini, simbol orang kurang upaya. Kalau kita selalu dapat lihat di paki-paki awam, kita nampak simbol ni membawa maksud bahawa adalah satu representasi simbol lah, bukan logo. Okey, sebab dia diringkaskan. Kalau untuk logo pula adalah lambang ataupun tanda bagi sebuah perniagaan, kelab persatuan, agensi ataupun sukan dan juga rekreasi. Okey, so dia mewakili sebuah organisasi ataupun sebuah badan. Itu adalah logo. So seperti mana yang contoh dekat sini adalah logo Premier League ataupun logo Liga Perdana Inggeris lah. Okey, dekat sini pun kita dah dapat tengok
logo ni dia berbeza sikit daripada simbol. Simbol ni hanya sebuah representasi yang diringkaskan, tapi logo ni dia agak kompleks, ada warna, ada tulisan, sebab dia mewakili badan ataupun organisasi. So kita pergi kepada seterusnya, iaitu jenis-jenis. Jenis-jenis kita ada 4 jenis. Berdasarkan pada contoh ni, kita dapat lihat nombor 1 adalah simbol buatan manusia. Ni jenis yang pertama, simbol buatan manusia. So kalau awak semua tahu, ni adalah simbol Wi-Fi, simbol rangkaian internet, sama ada dia berada pada tahap yang lemah ataupun tahap yang kuat rangkaian internet. Untuk yang kedua adalah simbol alam semula jadi. Kalau awak perasan, simbol alam semula jadi ni adalah macam simbol salji. Simbol salji ni mungkin kalau rumah awak ataupun kalau kita pergi ke perpustakaan ada penghawa dingin, so akan ada simbol seperti salji ni pada alat kawalan jauh. So yang nombor 3 adalah logo buatan manusia. Nombor 3, maafkan cikgu. Nombor 4 adalah logo buatan manusia. Nombor 3 adalah logo alam semula jadi. So kita dapat lihat, kalau yang nombor 4 tu, logo buatan manusia, sebab apa? Sebab dia ada representasi kapal. So dekat situ, dominan dia dekat situ, kita akan panggil sebagai logo buatan manusia. Kalau logo yang Premier League ataupun logo Liga Perdana Inggeris ni, kita panggil sebagai logo alam semula jadilah. Sebab apa alam semula jadi? Sebab ada haiwan dekat situ, ada singa. Jadi kita pergi kepada seterusnya, iaitu persepsi. Kita ada simbol dan juga logo. Untuk ciri-ciri ni kita ada, cikgu telah bahagikanlah. Untuk simbol, bermaksud menyampaikan mesej, menggunakan gambar, mewakili maklumat ilustrasi dan juga representasi alam dan juga buatan manusia. Itu adalah simbol. Beza dia dengan logo adalah logo adalah gabungan rupa bentuk dan juga warna singkatan mewakili organisasi, macam cikgu cakap tadi, badan ataupun juga organisasi, dan juga akhir sekali adalah mengandungi tulisan dan juga gambar. Berbeza dengan simbol, hanya mempunyai gambar ataupun ilustrasi ringkas bersama dengan warna yang mungkin kita boleh kata warna yang kontra, maksudnya putih dengan biru, kuning dengan hitam, macam itulah dia punya perbezaan antara simbol dan juga logo. Baik, so kita dah habis mengenai persepsi. Kita beralih pula kepada aktiviti yang seterusnya. Untuk persepsi ni, kalau kita tengok video ni, adalah satu keterangan ringkas lah untuk apa yang kita telah belajar tadi. Saya lajukan. Baik. Untuk yang seterusnya adalah kita akan melihat kepada eksplorasi lah. Kita akan buka nota dan juga dia punya video, tapi kita go through nota dululah, kemudian kita tengok video. Honestly, reliability and Hai, Assalamualaikum. Baik. Untuk eksplorasi, aktiviti yang cikgu nak buat adalah awak semua diminta untuk membawa krayon, bawa pensel dan juga bisa tekan, dan cikgu sendiri akan sediakan kertas tulisan A3. Kemudian dibahagikan kepada 2 kumpulan besar awak semua. Jadi dalam kedudukan bilik darjah lah. So ada satu kumpulan akan mewakili alam semula jadi, satu kumpulan akan mewakili objek buatan manusia. So awak semua akan, cikgu tayangkan sebuah slide yang mempunyai gambar rama-rama dan juga
mewakili alam semula jadi dan juga bola takraw mewakili objek buatan manusia. Okey, oleh yang demikian murid diminta untuk menggunakan teknik lukisan gurisan. Okey, teknik lukisan gurisan ni adalah salah satu teknik yang cikgu akan tunjukkan demonstrasi sekejap lagi untuk menghasilkan simbol ataupun logo berdasarkan dua tema yang telah cikgu berikan, iaitu alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Okey, so murid dibimbing oleh guru. Okey, baik. So kita dah tengok nota eksplorasi, jom kita tengok teknik gurisan macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita akan buat nak warnakan melintang ataupun nak warnakan putih sebab awak tengok warnakanlah. Okey, kita akan warnakan latar belakang dia, kemudian pada bahagian untuk second layer, lapisan kedua, kita akan warnakan warna hitam. So lepas tu kita akan goreskan sama ada kita akan menggunakan lidi ataupun kita akan menggunakan pisau lah. Pisau plastik. Okey. Jadi macam itulah untuk teknik lukisan gurisan. Okey, alright. Okey, baik, kita beralih pula kepada yang seterusnya, iaitu ekspresi. Ada dua, satu nota, satu lagi adalah video. Tapi sebelum tu video cikgu tutup dulu. Kita akan pergi kepada ekspresi. Okey, nota dia. Okey. Awak semua diminta untuk menukarlah tema. Maksudnya sebelum ni contoh Akmal mewakili kumpulan untuk alam semula jadi. Jadi awak diminta untuk tukar awak punya tema kepada objek buatan manusia. Tukar macam tu je. Okey. So kita dah bertukar mode untuk menghasilkan sebuah logo. Okey. So murid awak diminta untuk memilihlah sama ada awak nak menggunakan subjek dalam slide, iaitu drama ataupun bola takraw, ataupun boleh buat benda lain. Okey, macam contoh objek buatan manusia lain mungkin macam cermin mata ke, okey, macam botol ke, ataupun macam-macam lagi. Kalau macam alam semula jadi mungkin awak nak buat bunga, okey, awak nak buat haiwan ke, haiwan macam harimau ke, okey, dan sebagainya. Tapi perlulah melalui cikgu dulu. Jadi cikgu dah izinkan, maka awak boleh teruskan untuk melakarlah. Jadi bila awak dah tahu apa yang awak nak buat, contohnya awak nak ambil tajuk ataupun subjek awak adalah rama-rama, contoh. Jadi awak kena hasilkan 5 image logo rama yang berbeza. Okay, mungkin dari segi susun letak dia, dan juga salah satu logo tu cikgu akan pilih. Dan bila cikgu dah pilih, awak dikehendaki untuk menambah, mungkin kat situ cikgu akan tambah idea macam mana nak buat. Dan awak semua hanya perlu tambah warna dan juga tulisan lah, supaya dia menjadi satu logo jenama. Okey, berdasarkan tema. Okey, jadi dari situ juga awak semua akan buat kemasan akhir, dan yang tak dapat, yang tercicir, cikgu akan bantu. Okey, so logo ni bila awak dah siap, akan kita buat aktiviti seterusnya lah dalam sesi apresiasi. Okey, so kita tengok video macam mana nak buat video demonstrasi yang disediakan oleh cikgu sendiri lah. Okay. Kita akan hasilkan 5 logo. Kemudian kita akan pilih satu logo. Cepatkan. Okay, sebagaimana dekat skrin ada 5 jenis logo. Okay, jadi kita dah pilih satu logo yang kita anggap sebagai logo akhir lah. Jadi dah tunjuk dekat cikgu bagi idea macam mana nak buat. Awak hanya perlu tambah warna, mungkin ada tambah sikit warna, dan juga tulisan. Okey, cikgu menggunakan warna merah dan juga biru lah. So akhir sekali kita nampak logo tu seperti mana yang awak tengok dekat skrin ni adalah sebuah logo buatan manusia
dan juga mewakili sebuah perniagaan, mungkin perniagaan kedai alat permainan ataupun kedai untuk rekreasi. Okey. Okey, baik. So itu adalah untuk aktiviti eksplorasi dan untuk aktiviti ekspresi pula. Okey, untuk aktiviti apresiasi pula kita tengok kepada nota, tapi sebelum tu cikgu nak tutup dulu video. Okey, untuk apresiasi kita nak tengok macam mana kita nak buat sesi gallery walk, iaitu awak semua diminta untuk tampal karya logo masing-masing dekat kelas. Okey, atas arahan cikgu dalam keadaan yang sistematik lah. Jadi awak semua akan diberikan satu pelekat bintang. Setiap satu murid satu pelekat, dan awak boleh menampal pelekat tersebut pada karya awak sendiri ataupun pada rakan sekelas. Okey, tapi sebelum tu cikgu akan pecahkan kepada 6 kumpulan lah. Jadi satu kumpulan ada 5 orang. Setiap kumpulan akan ikut giliran untuk meneliti karya dan juga memberikan markah ataupun memberikan sebuah perhargaan lah kepada siapa yang buat karya tu dengan cara menampal pelekat bintang. Okey, jadi selepas awak dah teliti semua, awak dah tambah pelekat, jadi cikgu akan pilih karya logo yang mempunyai banyak pelekat bintang, ataupun walaupun dia tidak mempunyai banyak pelekat bintang, cikgu akan meneliti dari segi apresiasi dan juga kritikan seni lah. Okey, jadi daripada situ cikgu akan pilih satu karya logo alam semula jadi, satu lagi karya logo objek buatan manusia. Okey, so daripada situ murid yang dipilih tu akan memberikan pembentangan sedikit macam mana nak buat karya, macam mana awak hasilkan dan sebagainya. Tu kita akan tengok dekat video sebentar saja lagi. Dan apabila dua kawan ni memberikan pembentangan, jadi murid yang lain, rakan-rakan yang lain tolong beri perhatian, sebab daripada situ cikgu akan buat satu puisi verbal lah, secara ringkas, secara rawak, berdasarkan pembentangan rakan-rakan awak yang dipilih, 2 orang, 2 karya yang terbaik. Okey, kita tengok aktiviti untuk apresiasi. Tentang apresiasi seni. Dalam seni, selepas sahaja murid... Okey, so untuk video ni akan menerangkanlah macam mana awak nak buat aktiviti apresiasi. Okey, adalah satu proses untuk menghayati hasil seni yang telah awak hasilkanlah daripada aktiviti eksplorasi dan juga ekspresi. Okey, sebagai contoh, kita tengok dekat sini ada contoh. Awak kenalkan nama, ceritakan tajuk karya, subjek yang awak dah buat, lepas tu teknik penghasilan logo lah kan. Jadi alat bahan yang awak gunakan dan juga unsur seni dan prinsip rekaan. Ingat, kita ada unsur seni ada 6 dan prinsip rekaan kita ada 7. Jadi sekurang-kurangnya satu unsur seni dan juga satu prinsip rekaan lah untuk awak representasikan kepada kelas. Okey, jadi sekian saja, itu saja untuk kelas kita. Sebagai penutup, kita telah melalui sebuah proses ataupun pengajaran mengenai simbol dan juga logo. Kita dah dapat tahu apakah beza simbol dan juga logo, dan macam mana kita nak menghasilkan logo tu daripada sebuah logo, kita ambil idea ataupun subjek tu daripada alam semula jadi ataupun objek buatan manusia, kita hasilkan dalam kertas. Kita dah melalui proses lakaran, kita dah pilih mana yang terbaik, kita dah buat kajian warna dekat situ, kita dah tambah elemen-elemen seperti tulisan. Jadi untuk peringkat awal, untuk asas, awak dah complete ataupun selesai untuk macam mana cara untuk menghasilkan
logo bersama-sama dengan kita dah belajar macam mana nak buat teknik gurisan-gurisan. Okey. So setakat tu saja kelas untuk hari ini, menggunakan modul kit multimedia Adobe Spark untuk tajuk tingkatan 2 PHP, simbol dan juga logo. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga bermanfaat.